لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. واخذر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا، فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووفق لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاده من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Kepada malam ini lagi sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita bersama-sama berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan dengan berkat kita berada dalam rumah Allah, tempat curahan rahmat dan pengampunan kasih sayang Allah, keredaan restu daripada Allah Subhanahu wa taala, tempat curahan sakinah, ketenangan dan anugerah daripada Allah, dan doa daripada para malaikatillah. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa terarah pada kebaikan dengan pimpinan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Apabila seseorang itu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya ia akan terhindar daripada segala kecelakaan dan juga kecelakaan. Hatinya akan sentiasa dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pengajaran dan iktibar dari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala dedahkan kepadanya. Sama ada pendedahan itu yang Allah dedahkan dalam wahyu Allah, itulah dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan perkhabaran daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ataupun pendedahan itu daripada segala kejadian dan segala peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dalam perjalanan hidupnya. Termasuklah perjalanan alam ini, orang yang hatinya itu mendapat petunjuk daripada Allah, maka segala yang ada di sekelilingnya itu akan sentiasa membawanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana alam yang Allah Taala ciptakan ini, langit dan bumi, termasuklah perselisihan siang dan malam, itu merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kalau manusia mahu berfikir. Itu juga itu merupakan tanda yang akan
menundukkan hatinya untuk mengabdikan diri kepada Allah, mengakui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta sekalian alam. Allah yang bersifat dengan sifat qudrah, Allah yang bersifat dengan sifat iradah, Allah yang bersifat dengan sifat ilmu, Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka tidak ada jalan dia untuk diingkar kepada titah perintah Allah. Tadi kita berada pada waktu siang, tenggelam matahari, terbenam matahari, kita sudah berada pada waktu malam. Tadi siang cerah, malam gelap. Tidak ada sesiapa boleh mencabar Allah untuk mengembalikan cerah siang ketika mana Allah Subhanahu wa taala tentukan malam. Dan tidak ada sesiapa manusia pun boleh mengembalikan siang ketika mana Allah Subhanahu wa taala lanjutkan malam kalau Allah Taala kehendaki. Dalam perjalanan waktu 12 malam, 12 kita berada pada waktu malam dan pada waktu siang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tunjuk kekuasaan Allah, kalau Allah bagi 3 hari, malam ni start malam ni 3 hari. Seminggu Allah bagi malam. PKP mungkin kita tak sangka. Allah bagi malam gelap seminggu. Adakah teknologi manusia yang boleh kembalikan siang? Tak ada. Sebab itu di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan, Allah pertontonkan, bahkan sebahagian daripada cabaran kepada mereka yang ingkar. Kalau boleh kita cabar Allah, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala alihkan daripada siang kepada malam. Maka kalau sungguh kamu juga Tuhan yang boleh, yang ada sifat kudrah dan ada sifat berkuasa, ketika mana Allah tentukan malam, kamu cabar Allah, tukar malam menjadi siang. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk dan tidak ada teknologi boleh melakukannya. Maka sebab itu Allah Ta'ala ulang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perselisihan. Ikhtilaf bermakna ta'aqub, ta'aqubul laili wan nahar, perselisihan di antara siang dan malam itu. La ayatin, itu merupakan tanda-tanda, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kehebatan Allah. Liulil albab, bagi manusia yang punya hati, manusia yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripada apa yang Allah tegakkan dan apa yang Allah pertuntukkan kepada mereka. Macam kita katakan tadi, kalau hebat sangat, esok siapa yang boleh? Kita rasa lagu malam ni lagu panjang sangat, lagi pukul 9, ada manusia yang boleh terbitkan fajar supaya kita boleh cerah kuat sikit balik. Tak manusia boleh buat. Walau jammal laylu wa amtadda sarmada faman ghayru rabbi yu'idu subha thaniyah. Seperti yang disebutkan dalam syair, dalam kata ungkapan para ulama, walau jammal laylu wa amtadda sarmada. Kalaulah malam tu berpanjangan, panjang malam tu, lebih daripada biasa. Sepatutnya pukul 6 atau kita kata pukul 7 cerah lah. Esok pukul 10 tak cerah-cerah lagi. Malam jadi panjang. Kalau jammal laylu wa amtadda sarmada faman ghayru rabbi yu'idu subha thaniyah. Siapa selain daripada Tuhanku, yakni Allah, yang boleh mengembalikan waktu subuh pada pagi balik? Tak ada siapa yang mampu melakukan. Jadi oleh yang demikian itu, nyatalah akan kebesaran dan kekuasaan Allah, maka tidak ada jalan lain kita sebagai hamba melainkan tunduk dan patuh mengabdikan diri kepada Allah, ikut apa yang Allah suruh, jauhkan diri daripada apa yang Allah tegak, dan kita menerima Islam yang Allah redha sebagai agama, sebagai jalan kehidupan kita. Dari sudut pegangan yang namanya akidah, dari sudut syariat yang namanya hukum hakam, dan juga perintah-perintah syariat, dan juga akhlak seperti yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Allahumma amin. Kita sambung sikit insya-Allah sementara kita tunggu masuk salat fardu Isya. Kita baca kitab Ustaz Al-Arifin. Kitab Ustaz Al-Arifin
adalah salah satu daripada kitab yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah wa ridwanuhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi wa bihi fid dharain amin. Dan naskah kitab yang kita baca adalah naskah kitab yang telah diterjemahkan dialih bahasa ke bahasa Melayu oleh tuan guru kita Syekhina Al-Faqih Wali Al-Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah wa saddada khudah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi wa bihi fid dharain amin. Kita sambung malam ini insya-Allah ikut tanda dengan kitab ini pada muka surat 152. 152 itu lanjut daripada bab yang berkaitan dengan bab yang kelima. Hari ini kita baca mukadimah bab yang kelima yang berkaitan pasal pertama pada menyatakan karamah para wali dan keistimewaan mereka. Karamah para wali radhiyallahu anhum ajma'in. Bab yang kelima, pasal yang pertama bagi bab yang kelima berkaitan dengan karamah para wali. Karamah makna kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wali. Sama ada karamah itu karamah yang bersifat maknawi, tak nampak pada mata, seperti mana ketenangan, keyakinan Allah tenangkan hati para wali-wali Allah itu. Allah amankan mereka daripada ketakutan dunia dan akhirat. Allah tenteramkan hati mereka dalam mengabdikan diri pada Allah, sehingga tidak bergantung hati mereka kepada manusia, tidak takut kepada ancaman manusia, kerana pengharapan mereka bulan tuju pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca pada pertemuan kita yang lalu, firman Allah, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Di antara karamah yang hebat, ainul karamah, hakikat karamah yang Allah berikan kepada para wali, yaitu Allah tenangkan mereka daripada ketakutan dan kesedihan. Kenapa? Aman daripada takut, kerana mereka mendapat yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Aman daripada kesedihan, kerana mereka yakin apa yang dijanjikan oleh Allah daripada segala dunia ataupun daripada perihal dunia ini, Allah janjikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu karamah hakikatul karamah. Dan ada karamah berupa kemuliaan yang Allah lahirkan dalam bentuk rupa yang boleh dilihat oleh manusia, termasuk daripada perkara-perkara yang mencari adat, perkara yang mencari adat, boleh berjalan dan cahaya, boleh terbang dan sebagainya, atau kadang-kadang boleh bergerak satu tempat ke satu tempat itu di luar daripada jangkaan waktu yang boleh diukur oleh manusia. Ini sebahagian daripada dipanggil suar al-karamah, bentuk-bentuk karamah yang Allah perlihatkan sebagai tanda kemuliaan Allah berikan kepada seseorang. Tetapi hakikat karamah itu adalah ketenangan, kukuh iman, tenang jiwa, diamankan daripada resah dan juga kesedihan, kerana mereka yakin setiap apa yang berlaku itu datangnya daripada Allah dan ada hikmah pastinya. Kalau yang hilang di dunia itu ada ganti yang lebih baik. Terancam dengan manusia, ada yang mengamankan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Itu hakikat al-karamah yang Allah kurniakan kepada para wali. Karamah para wali sabit, seperti mana yang kita baca itu, sabit dengan dalil, sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah hadis Nabi SAW, dan juga sabit dari sudut akal, daripada sudut logik. Sebab itu karamah ini benda yang sabit. Wa asbitan lil awliya al-karamah wa man nafaha fambidan kalam. Seperti mana kata Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dalam matan Jauhar, wa asbidan lil awliya al-karamah, hendaklah engkau sabitkan, yakin bahawasanya bagi para wali itu adanya karamah, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Wa man nafaha ay karamah, sesiapa yang menafikan karamah, fambidan kalamah, maka engkau lempar perkataan itu ke tepi. Karamah, karena karamah ini adalah perkara yang sabit dengan kenyataan Allah dalam Al-Quran, sabit dalam sunnah, dan juga secara akli ataupun secara logik. Kita nak sambung pada malam ini pada muka surat 152. Itu pada penerangan yang kedua sebelah atas. Katanya musannif seperti yang diterjemahkan kepada kita, mudah-mudahan Allah berkati kita dengan keberkatan pengarang itu Imam Nawawi dan juga tuan guru kita yang menerjemahkan ini,
Mudah-mudahan kita semua diberkati di dunia dan akhirat insya-Allah. Dan firman Allah Ta'ala berkenaan dengan kisah sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mahu memindahkan istana Siti Bilqis dari negeri Sabah ke hadapannya. Lanjut daripada apa? Cerita. Dan cerita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah sahabat kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman, seperti yang kita maklumi, Allah berikan kelebihan, berikan kekuasaan dan kekayaan, menguasai dunia, boleh perintahkan jin dan juga angin. Ini antara kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Boleh perintah jin, hatta ifrit. Ifrit ni kira pangkat jin ataupun jin yang paling jahat dan paling melampau. Dia panggil ifrit. Ifrit ni bukan jin biasa. Itu antara jin yang ada pangkat yang tinggi lah. Dan helah dia pun, dia punya khilaf ataupun helah dia pun, dia punya makaid, tipu daya dia pun hebat lah. Tetapi sehebat-hebat mana pun ifrit, dia tetap makhluk. Dia tetap makhluk. Dan syaitan itu sehebat mana dia tetap daripada makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah berikan kemuliaan dan kehebatan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Itu boleh menunjukkan ifrit, boleh memerintah jin. Sebab itu cerita yang kita pernah sebut ataupun tuan-tuan ibu ayah bisa dengar dulu kan, ketika Nabi SAW salat dan diganggu oleh syaitan, itu Nabi SAW cekak ataupun cekik leher, sehingga kata Nabi, aku merasai lembut lidah, terdelik lidah tu sehingga lepas lembut ataupun sejuk lidah. Syaitan itu kena pada tangan. Dan kalau tidak, kerana aku teringat akan doa Nabi, saudaraku Nabi Sulaiman yang Nabi Sulaiman minta supaya Allah kurniakan kepada baginda sesuatu yang tak diberikan kepada orang lain. Antara kelebihan itu adalah boleh menundukkan atau memerintahkan jin. Jadi oleh kerana aku teringat doa keistimewaan yang Nabi Sulaiman minta pada Allah, itu boleh menundukkan atau menguasai jin ini, maka aku lepaskan. Tanda penghormatanku kepada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi SAW pun cekik dan boleh tampak juga, nampak seolah-olah macam apa, Nabi juga diberikan kelebihan itu. Walaupun pada hakikatnya Nabi diberikan kelebihan itu, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi itu diutamakan atau diberikan dengan kelebihan lebih berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Bukan makna kita membeda-bedakan antara Nabi, tidak. Tetapi itu kedudukan karena Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu kepada segala Nabi dan Rasul. Nabi lepas. Kata Nabi, kalau aku tangkap dan aku ikat, aku ikat, semua orang boleh tengok. Kalau aku tangkap di tiang masjid, semua orang boleh tengok. Dan boleh budak-budak main duduk tengok, duduk memperolok-olokkan atau bermain dengan Nabi lepas. Maka Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan itu dengan izin Allah. Tapi bukan kisah itu yang kita nak contohkan di sini. Yang kita nak baca adalah kisah ketika mana Nabi Allah Sulaiman tanya kepada rakyat baginda, siapa yang boleh memindahkan istana Ratu Bilqis ataupun Bilqis daripada Sabah di Yaman, nak bawa kepada Nabi Allah Sulaiman yang berada di Palestin pada ketika itu. Jadi kisah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan firman Allah Ta'ala berkenaan dengan kisah sahabat kepada Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Ketika Nabi Sulaiman mahu memindahkan istana Siti Bilqis dari negeri Sabah ke hadapan baginda. Allah sebut dalam surah An-Naml ayat 40, Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ini berkata salah seorang daripada hamba Allah yang saleh, salah seorang wali daripada wali Allah, hamba Allah yang saleh. Sebelum itu Ifrit memberikan tawaran, wahai tuanku, saya boleh pindahkan istana ataupun dia panggil singgah sana Ratu Bilqis itu, saya boleh pindah daripada Yaman
mai ke sini Palestin, berada di hadapan Tuhan sebelum daripada Tuanku sempat untuk bangun berdiri. Makna daripada duduk nak bangun berdiri itu ifrit dengan kecekapan dan juga dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia boleh pindahkan istana itu dengan apa? Sebelum daripada Nabi Sulaiman sempat berdiri, dia boleh naik depan mata. Tetapi salah seorang daripada hamba Allah yang beriman mengatakan, saya boleh apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuh. Sebelum daripada saya akan dapat membawanya ke hadapanmu, sebelum kembali kepadamu kelipat matamu. Makna sebelum daripada Tuanku ketik mata, dalam makna dalam sekelip mata, satu ketipan mata, saya boleh pindahkan dengan izin Allah istana Ratu Balqis ke sini dalam masa sekelip mata. Taman benda ini berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi diriwayatkan seperti mana kata para ulama, apakah doa yang dibaca oleh wali Allah tersebut, iaitulah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu Tuhan yang maha hidup. Ya qayyum Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, tidak berhajat kepada apa juga satu pun. Allah yang maha hidup lagi berdiri dengan sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghith, aku mohon pertolongan. Maka kata para ulama, itulah doa yang dibacakan oleh wali tersebut ketika mana memindahkan istana Ratu Balqis daripada Sabah, daripada Yaman ke Palestin di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya hayyu qayyum termasuk daripada apa? Ismullahil a'zam, termasuk daripada nama Allah yang agung, yang kalau kita berdoa dengannya, mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Kita pun kalau ada hajat apa yang penting yang kita nak dan kita mohon pada Allah, di antara anjuran bacaan yang dianjurkan oleh para ulama adalah bacaan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Boleh juga baca dengan sirah jamak bi rahmatika nastaghith. Kalau baca ramai pun boleh. Berkata para ulama, sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukan seorang nabi, tetapi adalah salah seorang daripada hamba Allah yang saleh. Iaitulah wali min awliya ila salihin, salah seorang wali daripada wali-wali Allah. Dari segi kedudukan, ya walinya rendahlah kedudukan. Rendah itu bukan makna hina. Rendah maknanya wali ini tak sampai maqam kepada maqam an-nubuwah. Dia bukan seorang nabi. Tetapi Allah berikan karamah, berikan kelebihan. Kadang-kadang ada kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada para wali, itu rupanya sama seperti mana kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi, dan benda itu harus berlaku. Tetapi dia bukan nabi, itu bukan mukjizat, itu karamah. Karena mukjizat bagi seseorang yang mengaku nabi. Adapun karamah bukan seseorang yang mengaku nabi. Walaupun kadang rupa mukjizat dan karamah itu sama. Lagi akan datang kita akan jumpa kisah bagaimana seorang laki-laki yang dibakar hidup-hidup tetapi tidak disentuh oleh api. Allah selamatkan beliau seperti mana Allah sejahterakan Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Maka wali tadi kata saya boleh pindahkan batu istana Ratu Balqis itu sebelum daripada satu kelipat mata, satu kelipat mata. Maka kata para ulama, bila kita sebut bukanlah seorang nabi, tetapi seorang wali. Dan di antara dalil sabitnya karamah wali seperti apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Haramain. Mana berlaku tadi adalah apa? Salah satu daripada karamah yang Allah berikan kepada para wali. Dan di antara dalil sabitnya, dalil adanya, sungguhnya karamah wali seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Haramain ialah kisah ibu Nabi Musa alaihissalam. Kisah ibu Nabi Musa alaihissalam. Manakala Imam Abul Qasim Al-Qushairi pula menyebutkan kisah Sayyidina, menyebutkan kisah Zulkarnain.
sebagai contoh karamah wali dan juga kisah Sayyidina Khadir alaihi salam bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Sayyidina Khadir itu bukan nabi, beliau adalah seorang wali sahaja. Seperti mana kata sebagian ulama, ada mengatakan beliau adalah nabi, tapi ada kaum mengatakan Nabi Khadir. Semua cerita-cerita ini dicerita dalam Al-Quran. Kisah ibu Nabi Musa, ibu kepada Nabi Isa, kisah Nabi Khadir ataupun kisah seorang lelaki saleh hamba Allah nama Khadir. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran yang boleh dirujuk dalam Al-Quran. Baca cerita ibu Nabi Isa kan, Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala bagi makanan buah musim sejuk, buah musim panas, ada buah musim sejuk, musim sejuk ada buah musim panas. Daripada mana datang? Datang daripada Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini karamah yang Allah berikan. Kalau Allah nak bagi boleh. Kalau Allah nak bagi boleh. Buah tak ada musim. Tapi kalau Allah nak bagi kepada seseorang pokok, orang semua tak berbuah. Pokok orang ada sepanjang tahun ada buah, boleh Allah nak bagi. Bukan susah pun bagi Allah, karena tidak ada nisbah susah payah bagi Allah. Cuma Allah buat contoh lah kan. Sedangkan 7 petala langit Allah Subhanahu wa taala boleh tegakkan tanpa tiang, takkan nak bagi rezeki dekat manusia itu payah. Contoh tu supaya kita fikir, tapi dari segi hakikat bukanlah makna nak buat langit itu payah lagi yang Allah boleh buat. Yang ini mudah sikit, Allah tidak ada nisbah susah dan payah bagi Allah. Karena apa yang Allah Taala nak, Allah boleh buat. Tidak sedikit pun tidak ada nisbah. Karena nisbah susah payah ini adalah nisbah yang disandarkan atau dibangsakan kepada makhluk saja. Adapun pada Allah tidak ada nisbah susah dan payah bagi Allah. Jadi mana cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran yang berlaku kepada mereka yang bukan nabi, tetapi Allah berikan kemuliaan. Semua itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda dan bukti-bukti yang menunjukkan akan karamah, kemuliaan, kelebihan, perkara-perkara pelik dan mencari adat yang Allah izin berlaku kepada sebahagian daripada hamba-hambanya yang taat lagi bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu mereka yang beriman lagi sentiasa bertakwa kepada Allah, maka diberikan kelebihan ini. Kelebihan ini dinamakan karamah. Jadi apa yang nak disebutkan di sini ialah perkara karamah ini bukan perkara khurafat, bukan perkara khurafiyah, bukan juga perkara khayaliyah, bukan khayalan semata-mata, tetapi ia sungguh benar berlaku. Itu dipanggil tapi yang sungguh ada dan sungguh benar berlaku. Tetapi pendapat Al-Imam Al-Qushairi ini menyalahi pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Pendapat mana? Pendapat yang tadi. Imam Qushairi mengatakan Khadir itu bukan nabi. Sayyidina Khadir itu adalah wali daripada wali-wali Allah, bukan nabi. Maka kata Tuan Pengarang, kata Tuan Syekhina, pendapat tersebut, pendapat Al-Imam Al-Qushairi itu menyalahi, makna tak sama dengan pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Oleh kebanyakan makna oleh jumhur para ulama. Majoriti para ulama mereka mengatakan bahawasanya Sayyidina Khadir itu adalah nabi. Bahkan ada yang mengatakan bahawasanya beliau adalah juga seorang rasul. Di mana khilaf. Kalau dikatakan rasul, siapa umat baginda? Tak semestinya rasul itu ada umat. Diperintah untuk menyampaikan. Rasul dengan Nabi diwahyukan tapi tak disuruh untuk menyampaikan. Rasul diwahyukan dan disuruh untuk menyampaikan. Jadi benar-benar ini benar-benar yang berlaku khilaf daripada para ulama yang kita tak tafsirkan bicara dari sini. Maknanya kita tak cerita panjang lebar berkenaan dengan perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Yang penting ialah Nabi Khadir itu sama ada wali kah bagi beliau, ataupun nabi kah baginda, ataupun rasul kah baginda,
dianugerahkan Allah dengan kelebihan-kelebihan. Dan bukti itu menunjukkan bahawasanya apa? Bahwasanya ada perkara-perkara tertentu yang Allah berikan kelebihan, perkara yang mencari adat, yang menyalahi adat. Kalau berlaku kepada para nabi dan rasul itu dia panggil mukjizat. Kalau berlaku kepada para wali itu dipanggil karamah. Dan ada pula yang berkata bahawasanya beliau, yakni Nabi Allah Khadir, hanyalah seorang wali sahaja. Dan ada pula yang berpendapat bahawasanya beliau adalah seorang malaikat. Bahkan tuan guru kita, bagi yang ada kitab, tuan guru kita letakkan nota kaki sedikit keterangan di bawah itu. Apa katanya? Mengikut pendapat Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, qaul yang mengatakan Sayyidina Khadir itu malaikat adalah dhaif sekali, atau digolongkan kepada qaul yang batil. Yang dhaif atau berbatil makna qaul yang tidak benar. Tetapi ada qaul yang disebut oleh para ulama mengatakan Nabi Khadir itu adalah malaikat. Tapi yang apa? Yang kuatnya kebanyakan para ulama mengatakan baginda adalah seorang nabi. Adakah Nabi Allah Khadir masih lagi hidup ataupun telah pun wafat? Juga berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Tak apalah, sama ada masih hidup ataupun telah wafat ke, itu tidak memberikan apa-apa kesan kepada pegangan akidah kita. Yang penting kita beriman dengan semua rasul dan nabi yang dilantik oleh Allah. Hak yang disungguh kita ketahui 25 rasul, yang tu kena tahu. Yang lain kalau kita tak tahu, tak apa. Tapi hak 25 orang tu mesti kita tahu. Maka Nabi Khadir tidak termasuk daripada 25 rasul yang diwajibkan. Tetapi disebutkan, ada cerita mereka yang mengatakan Nabi Khadir telah pun wafat pun ada hujah. Yang mengatakan Nabi Khadir tak wafat pun ada hujah. Bahkan kadang-kadang ada beberapa riwayat. Contohnya cerita yang disebut riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang dinakalkan oleh para ulama, diriwayatkan juga oleh para ulama. Satu riwayat, satu asar daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, wa karrama wajhah wa alaihi salam, ketika suatu hari bertawaf di keliling Baitillahil Haram, beliau melihat ada seorang laki-laki sedang bergantung ataupun sedang berpaut pada lampu Ka'bah sambil berdoa dengan doa yang dibaca, dan doa itu didengari oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang sedang bertawaf. Laki-laki tersebut membaca, ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, wa ya man la tughdituhu kathratul masail, wa ya man ويا من لا يتبرم به إلحاح عباده الملحين إليه أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. Doa dibaca laki-laki. Apa maksud doa? Ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, wahai Tuhan yang tak pernah terganggu mendengar suara-suara pengaduan hamba-hamba. Semua makhluk 24 jam, setiap saat makhluk mengadu hal pada Allah. Setiap saat makhluk itu mengadu hal mohon hajat pada Allah. Tetapi Allah dengar semua. Tak macam kita. Kita ni bukan nanti semua. Kalau kita ada 2 orang, 3 orang anak kita, semua anak cakap, kita tak tahu biji orang kita tabak. Cakap seorang-seorang. Abah tak tahu orang cakap apa. Kalau semua bakal cakap macam tuan-tuan malam ni. Kalau semua bakal cakap, saya tak tahu mana satu cakap. Tak faham. Tapi Allah, walaupun semua makhluk mengadu hal, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sami'. Allah Maha Pendengar. Dengan sifat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mendengar segala-galanya. La yashghaluhu, sedikit pun tidak mengganggu Allah sam'an an sam'in, untuk mendengar segala pengaduan hamba. Kemudian lagi doa lagi, wa ya man la tughdituhu kathratul masail, wahai Tuhan yang tak pernah silap sikit pun menunaikan hajat-hajat permintaan hamba-hambanya, walaupun ramai banyak daripada hajat hamba-hambanya dimohon pada Allah. Allahus Samad, Allah Tuhan, semua hajat diajukan pada Allah. Allah tak pernah silap. Allah tak pernah silap bagi rezeki pada kita. Maka jangan kita hasad dengki. Kita rasa aku patut dapat, bukan dia.
Allah silap alamat ni dah. Allah bagi itu kena arah dengan apa yang Allah susun dan Allah kehendaki, dengan apa yang Allah Ta'ala tentu, dengan sifat iradah Allah. Sifat iradah Allah Ta'ala maha berkehendak, kan Allah bersifat dengan sifat berkehendak. Allah berkehendak mana Allah menentu segala-galanya. La tughrituhu kathratul masail. Walaupun banyak permintaan yang ditujukan pada Allah, itu tidak menjadikan Allah bersilap dalam memurniakan dan juga menunaikan hajat hamba-hambanya. Kemudian lagi disuruh, ya man la yatabarramu bihi ilhahu ibadi al-muhillina ilaih. Tuhan yang tak pernah pun beban dan tak pernah jemu mendengar rayuan hamba-hambanya. Wahai Tuhan, azizna badda rahmati, kurniakanlah kepada kami ketenangan rahmat-Mu ya Allah. Bagi kami rasa tenang, rasa sejuk dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa karamat ijabati, dan juga kemuliaan Engkau mengabulkan ataupun Engkau terima dan sambut segala permintaan kami. Itu doa yang dibaca oleh laki-laki tersebut. Allahumma ya man la yushghiluhu la yashghaluhu sab'un an sab'in, wa ya man la tughdituhu kathratul masail, wa ya man la yatabarramu bihi ilhahu ibadihi al-muhillina ilayhi mulhina ilayhi azizna barda rahmatik wa karamat ijabatik. Bila Sayyidina Ali dengar doa itu, dia kata, ya rajul a'id, wahai saudaraku, ulang lagi doa kamu tu, baca lagi, jangan berhenti. Lalu kata laki-laki tersebut, adakah Tuhan mendengar apa yang saya baca? Dia kata, ya, saya dengar apa yang kamu baca. Lalu kata laki-laki tersebut, walladzi nafsul Khadir biyadihi, demi Allah yang Khadir berada dalam kekuasaannya. Maka kata para ulama, yang baca doa itu Nabi Khadir alaihissalam. Siapa-siapa yang baca doa itu, setiap kali lepas sembahyang, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa. Ya man la yashghaluhu sab'un an sam'in, wa ya man la tughdituhu kathratul masail, wa ya man la yatabarramu bihi ilhahu ibadihi al-muhillina ilayhi azizna barda rahmatik wa karamat ijabatik. Jadi mana cerita riwayat yang menunjukkan, tapi benda itu benar yang khilaf di kalangan para ulama, dan bukan tempat dia waktu ini untuk kita terjun perbahasan khilaf di kalangan para ulama. Jadi Nabi Khadir ada yang mengatakan baginda itu wali, ada yang mengatakan baginda itu nabi, ada qaul walaupun dhaif, bahkan ada yang mengatakan tak betul, mengatakan baginda adalah daripada malaikat. Tetapi kisah Nabi Khadir ini kisah yang disebut dalam Al-Quran, sebagaimana kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam dalam surah Al-Kahfi, boleh rujuk. Dan sebenarnya telah aku sebutkan khilaf ulama itu dengan panjang lebar di dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat. Kata Imam An-Nawawi, khilaf tersebut telah disebutkan, dipanjang ataupun ditafsirkan, diperjelaskan secara panjang lebar dalam kitab yang lain. Juga kitab karangan Imam An-Nawawi, itu Tahdhibul Asma' wal Lughat, dan di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Ini antara kitab yang besar, kitab mujalladah, kitab yang berdiri. Jarang orang biasa baca kitab ini, biasa dibuka oleh penuntut ilmu ataupun para al-ba'ithin, para pengkaji saja. Tak dibaca kitab Muhadzab ini, dibaca di kuliah maghrib tak. Oleh kitab mujalladah kabirah, kitab fiqh Imam Syafi'i, Imam Nawawi kira tak ada hadis, kemudian disambung oleh pengarang yang lain. Kitab itu biasanya bukan kitab dikuliahkan, tapi kitab itu kita rujukan. Tetapi nak cerita luas ilmu para ulama sebegitu. Ada kitab karangan para ulama yang tidak dibaca begitu, tetapi dijadikan sebagai rujukan. Kalau nak baca boleh, tapi habis tahu. Habis umur, tuan habis. Habis umur, macam kita Sahih Bukhari kan. Ada orang khatam Sahih Bukhari tetapi syarah kepada Sahih Bukhari macam Fathul Bari itu, kalau nak baca ataupun Umdatul Qari, Imam Al-Aini, Badruddin Al-Aini, atau Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau nak baca itu memakan tempoh yang lama. Kitab itu termasuk daripada masadir kitab
kedudukan. Termasuklah kitab Syarh Muhammad ini. Maka dalam tu kata Imam Nawawi ada penjelasan yang lebih jelas secara tafsir, yang lebih panjang berkenaan dengan khilaf ulama berkaitan dengan Nabi Allah Khadir alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil yang menunjukkan sabitnya karamah wali-wali itu ialah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim yang menceritakan kisah Ashab Al-Kahfi dan apa-apa yang terkandung dalam cerita mereka itu daripada perkara-perkara yang ganjil. Contoh tidur sampai 300 tahun lebih. Tidur 300 tahun lebih sampai beralih kurun, beralih masa, bertukar kerajaan, bertukar keadaan dan cara hidup, bertukar mata wang punya lama, tapi masih lagi hidup. 100 tahun. Macam mana boleh tidur? Kita kalau tidur lama, itu akan mendatang orang yang contoh kalau dia duduk satu tempat dalam tempoh yang lama, dia tak bergerak, itu akan merosakkan sel-sel kulit dia, bahkan saraf dia akan kejam dan akan rosak. Tapi ni tidur 300 tahun lebih, tapi boleh makin sihat, boleh tanya pula, boleh hafal, boleh pulang, boleh sering makan. Bahkan Al-Quran cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan atau membolak-balikkan tubuh mereka itu bergerak, walaupun mereka tidur, mereka bergerak. Antara hikmahnya supaya tidak binasa atau tidak rosak tubuh mereka. Jadi tidur dalam tempoh ini sebahagian daripada karamah yang Allah berikan kepada Ashab Al-Kahfi. Berkat daripada mereka takut pada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka menyembunyikan diri dalam gua kerana menjaga iman dan akidah mereka. Maka Allah berikan itu kemuliaan. Sebab itu kunci untuk mendapat kemuliaan iman dan takwa. Kembali kepada ayat alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kurniakan kemuliaan yang tak disangka-sangka. Cuma jangan kita ni bila kita buat satu amalan kalau mencari karamah, pasal pun nak beramal supaya kita dapat kelebihan-kelebihan, orang nampak pelik pada kita. Baca ayat ni supaya apa? Supaya kita tak tenggelam dalam ayat. Baca ayat ni supaya apa? Supaya kita ni tak tubuh bila ditusuk dengan benda tajam dan sebagainya. Kalau beramal kerana menuntut suatu kelebihan, itu kadang-kadang tak jadi. Kalaupun jadi, rupa saja, tidak mencapai hakikat karamahnya yang sebenar. Karena para wali, mereka tidak beramal kerana nakkan kelebihan, tetapi mereka beramal kerana iman dan takwa mereka kepada Allah. Oleh kerana mereka jujur pada Allah, Allah limpahkan dengan segala kelebihan lebih daripada apa yang disangka dan diinginkan oleh manusia. Allah begitu, Allah bermuamalah dengan hamba-hamba. Kalau beramal kerana dunia, Allah bagi takat mana yang Allah Ta'ala nak bagi saja. Tapi kalau beramal kepada Allah, Allah bagi min haitsu la yahtasib. Allah bagi lebih daripada apa yang disangka, yang diinginkan oleh manusia. Jadi kita dalam beramal pun beramal kerana Allah. Walaupun setiap amalan itu ada fadilat. Ada fadilat yang Nabi sebut, ada fadilat yang para ulama dengan ilham yang Allah berikan kepada mereka, dengan pengalaman dipanggil mujarrabat, tajribah. Buat amalan ini kelebihannya begini. Kelebihan itu hanya untuk menggemarkan kita beramal, tetapi bukan matlamat kita dalam beramal. Kerana matlamat dalam beramal itu apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Kerana matlamat ataupun ghayah daripada kita beramal itu tidak bukan semata-mata untuk mengabdikan diri, ikhlas kepada Allah, mengharapkan hanya semata-mata keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamul Haramain sekali, Imamul Haramain rahimahullah, itu Imam Al-Juwayni alaihi rahmatullah wa ridwanu, dan juga para ulama yang lain ada berkata, padahal mereka itu bukan dari golongan Nabi dengan ijma' ulama. Mereka itu, siapa mereka itu? Yang Ashabul Kahfi. Mereka diberikan kelebihan
walaupun mereka bukan Nabi. Makna apa? Makna ini dalil yang menunjukkan adanya karamah. Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan sabitnya karamah wali-wali, maka sangat banyak. Di antaranya ialah hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik salah seorang daripada sahabat yang juga tergolong daripada kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Seperti mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu juga termasuk juga Sayyidina Abdullah bin Umar. Termasuk juga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Termasuk juga Sayyidina Jabir bin Abdullah. Termasuk juga Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Dan juga Sayyidatuna Aisyah. Ini antara 7 orang sahabat yang disebutkan sebagai al-mukthirun fi riwayat, yang banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sayyidatuna Aisyah. Walaupun tak tertutur saya sebut itu, ini antara 7 sahabat yang disebut nama al-mukthirun. Al-mukthirun adalah riwayat yang banyak meriwayatkan hadis. Maka antara hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya pada suatu malam 2 orang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam balik ke rumah mereka selepas menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lalu kelihatan bersama-sama mereka 2 buah lampu yang menerangi jalan. Sehingga apabila mereka berdua berpisah di persimpangan jalan, maka masing-masing mereka diiringi oleh sebuah lampu sehingga mereka sampai ke rumah masing-masing. Ini riwayat hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Hadis itu telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih di dalam kitab sahih beliau. Imam Bukhari ini nama yang masyhur lah, penuntut ilmu wa awam hakikat pun bila sebut Imam Bukhari, kalau kita tak mengaji sungguh pun, kalau biasa-biasa duduk, biasa-biasa singgah majlis ilmu, kalau sebut Imam Bukhari, kita tahu lah Imam Bukhari ini salah seorang daripada imam hadis. Kitab sahih beliau yang terkenal, Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnadul Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, atau lebih dikenali dengan apa? Sahih Al-Bukhari. Itu antara kitab hadis Ashhabul Kutub ba'da Al-Quran disebutkan kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Di dalam sahihnya yang ada Sahih Bukhari pada kitab As-Salah, iaitu pada kitab ataupun pada tajuk yang berkaitan dengan As-Salah, dan pada kitab Alamatun Nubuwah, tajuk yang berkaitan dengan Alamatun Nubuwah, iaitu tanda-tanda kenabian. Dan 2 orang laki-laki itu ialah Abbas ibnu Al-Bishr dan juga Usaid ibnu Khudair. Abbas ibnu Al-Bishri dan juga Usaid ibnu Khudair radhiyallahu ta'ala anhuma wa 'anil jami'. Apa ceritanya? Ialah mereka berjalan pada waktu malam sampai balik daripada jumpa Nabi, ada cahaya seakan lampu yang mengiringi perjalanan mereka pada waktu itu. Dulu bukan macam ada lampu jalan. Kalau tak ada lampu jalan pun lampu kenderaan ataupun lampu di tangan kita, flashlight kan. Tapi dulu dah. Ini karamah yang daripada mana? Anna lahuma hadha nur. Daripada mana datangnya cahaya? Itu sebahagian daripada karamah. Sahabat adalah saudara. Sahabat ini kalau dalam tabaqat al-awliya, kalau kita nak kira kedudukan para wali, sahabat ni wali yang paling tinggilah, karena mereka sahabat kepada baginda Rasulullah, mereka merupakan murid kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hatta kepada ulama yang mutaakhirin pun, Imam Bukhari sendiri, Al-Imam An-Nawawi sendiri diriwayatkan bagaimana ketika mana beliau mengarang, tangan beliau itu bercahaya seperti mana lampu. Ada yang mengatakan mata pena beliau itu seperti mana lampu, terang macam lampu. Daripada mana datang semua ini?
Ini sebahagian daripada karamah yang Allah berikan kelebihan kepada mereka ini. Sebab itu kata Datuk Guru, orang dulu walaupun ngaji dalam gelap, tak ada lampu gula, pakai lampu kanan lilin, lampu minyak tanah, lampu minyak gas, tapi hati cerah. Orang ngaji cerah, lampu terang menerang, tapi kebanyakannya hati gelap. Na'udzubillah min dzalik. Barakah dan juga karamah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Jadi kisah dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik tentang dua orang sahabat Nabi, Abbas ibn Bishr dan juga Usaid ibn Khudair, ini adalah menunjukkan adanya karamah yang Allah kurniakan kepada kekasih-kekasihnya daripada para wali. Dan di antaranya lagi hadis yang menceritakan 3 orang yang masuk ke dalam gua lalu jatuh sebiji batu besar yang menutupi pintu gua itu. Lalu masing-masing mereka berdoa sehingga akhirnya batu itu terangkat dari pintu gua itu dan mereka pun dapat keluar dengan selamat daripadanya. Dan adalah hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Hadis antara hadis yang masyhur yang selalu diceritakan oleh Tuan Guru dan para satizah kita tentang cerita 3 orang laki-laki yang keluar dalam satu perjalanan, tiba-tiba ada masalah sikit, mereka pun masuk berteduh dalam gua. Masa duduk dalam gua tu ada jatuh sebiji batu besar sehingga tutup pintu gua. Mereka terperangkap dalam gua. Maka apa yang mereka buat? Mereka berdoa kepada Allah sambil bertawassul dengan amal-amal saleh yang biasa mereka lakukan, yang pernah mereka lakukan. Yang seorang mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, dulunya aku ni kerja aku ialah cari kayu api, kerja sendirilah maksudnya. Kemudian aku bila aku dapat upah ataupun dapat hasil, aku akan beli susu buat balik rumahku. Dan biasanya sebelum daripada aku dan keluarga anak isteri ku makan minum, mak dengan ayahku dulu minum, baru kami minum. Tapi satu hari ketika mana aku balik, aku terlewat sampai sampai rumah, mak aku dah tidur, ayahku dah tidur. Ada detik. Lalu pada waktu itu aku tak sempat bagi dia minum susu. Malam tu anak aku tak makan lagi, isteri aku tak makan lagi. Bahkan sepanjang malam anak aku teriak, kalau nak susu aku tak bagi walaupun seteguk. Kenapa? Kerana aku nak dahulukan mak dan ayah. Sehingga pagi esok walaupun malam tu mak, anak-anak aku teriak nak susu, aku tak bagi. Sehingga tunggu pagi esok bila mak ayah aku jaga, aku bagi mereka minum dulu, kemudian baru aku bagi kepada anak aku. Ya Allah, kalaulah amalan yang aku buat tu kau terima sebagai satu kebajikan, tolonglah lepaskan kami daripada kesulitan ini. Dengan izin Allah, batu itu bergerak sikit daripada kedudukan sehingga terbuka sikit pintu gua. Yang kedua pula berdoa, berdoa pada Allah, juga bertawassul dengan amalannya. Kata yang kedua, ya Tuhan, aku ni orang senang. Suatu hari ada sepupuku, aku orang senang dan aku berkenan kepada salah seorang sepupuku yang perempuan, sehingga aku ada rancang benar yang tak baik, kerana aku nak dia. Suatu hari nak jadi cerita, sepupuku yang perempuan ni dia dalam kesulitan, dia perlukan duit. Lalu dia datang berjumpa dan minta tolong pada aku. Aku kata boleh aku tolong hang dengan syarat hang serahkan diri hang kepada aku. Oleh kerana tak ada pilihan pada waktu itu, sehingga aku sudah berada dekat dengan dia untuk melakukan zina pada waktu itu. Tiba-tiba sepupu kata, bertakwalah pada Allah. Jangan kamu buat macam ni, Allah benci. Lalu secara waktu itu perkataan itu terus sampai ke hati aku sehingga menjadikan aku seolah aku terjaga daripada lalai. Terus aku apa yang aku nak buat ni tak sepatutnya aku buat macam ni. Lalu aku pun bangkit dan aku tinggalkan yang aku tak tuntut balik duit yang aku bagi pada dia. Aku bangkit lari itu sungguh-sungguh kerana aku nak mengelak diri daripada terjerumus dengan zina itu, kerana takut akan azabmu ya Allah. Kalau apa yang aku buat tu kau terima dan kau jaga, tolonglah kami ya Allah. Gerak lagi sikit betul. Yang ketiga, seorang lelaki itu doa kata, ya Allah, dulu aku ada seorang pekerja yang dia ambil upah untuk jaga ternakan aku. Suatu hari dia kerja, kemudian sebelum ambil upah dia pergi, aku tak tahu pergi ke mana, sehingga aku tak sempat nak bayar upah dia.
Lalu aku ambil upah dia tu, aku beli ternakan. Upah dia tu aku beli ternakan sehingga ternakan itu membiak jadi lagi banyak. Hasil daripada modal gaji orang yang tak ambil tu, aku beli ternakan dan takdir Allah, Allah nak bagi makmur, ternakan itu membiak sehingga jadi banyak. Kita nak ibarat kata macam berkandang-kandang satu tu semua daripada modal kau. Bila sekian lama dia tak main, suatu hari dia muncul main dekat aku, dia kata, tuan, saya yang kenal ikut saya. Dia kata, kenal yang dulu hari dia orang tak kira. Ya, hari ni saya nak ambil upah saya balik. Lalu kata laki-laki tersebut, kamu tengok di sana. Tengok dalam kandang yang luar itu, semua itu adalah upah, asalnya upah daripada upah kamu yang aku ambil, beli, kemudian dia membiak jadi banyak lagi. Jadi bila modal daripada kawan tu, makna semua hasil tu hak kawan tu lah. Bukan hak dia, bukan hak tuan tu, tapi hak pekerja. Semua tu hak kamu. Kalau kamu nak, kamu ambil semua. Allah nak uji dia. Memang kawan tu ambil semua. Patut-patut jangan ambil hak bida'ah pula lah. Dah kawan tu yang menjaga kan. Tapi dah hak dia ambil semua. Ambil semua, tuan tadi pun tak kata apa. Oleh kerana dia tahu kata hak dia, walaupun banyak. Jangan buat kira. Kita ni masa tak ada yang akan penuh ni pun kalau ada nak buka mahal tahfiz lah. Kalau ada pun nak macam-macam nak buat kalau ada. Bila dah ada, dia fikir boleh tak. Jangan buat main fitnah tak. Tapi dah kira-kira jadi walaupun banyak nak ukur tu lagi, tapi kalau bukan hak dia pulangkan balik semuanya pada pekerjaan itu, bekas pekerjaan itu. Dia kata, ya Allah, kalaulah aku pulangkan harta itu, kerana aku tunaikan apa yang kau suruh. Kalau itu perintah agama, maka tolong kami akhirnya batu bergerak sehingga pintu gua ada ruang untuk mereka keluar daripada gua. Ini dia punya tawassul bil a'mal salihah atau bil hasanat. Bertawassul dengan Allah dengan amal salih. Sebab itu jangan kita memperlekeh-lekehkan amal salih. Kecil besar buat ikhlas bagi pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita buat itu, Allah hindarkan kita daripada bencana dan juga bahaya. Disebut sana'i'ul ma'ruf taqi masadi'as su'. Amalan perbuatan yang baik yang kita buat ikhlas kerana Allah, itu penyebab kita dihindarkan daripada jalan, kita dihindarkan daripada keburukan ataupun bencana. Jadi kisah itu juga adalah kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Walaupun kisah orang terdahulu, tetapi diriwayatkan menunjukkan apa? Menunjukkan adanya karam. Kita wabih ayat itu dan di antaranya lagi hadis yang menceritakan kisah Jurayj. Jurayj iaitu seorang abid di kalangan Bani Israel yang difitnah berzina dengan seorang perempuan. Pun cerita yang masyhur yang selalu kita dengar guru kita cerita. Di dalam cerita itu disebutkan bahawa Jurayj bertanya kepada budak yang masih menyusu, yang mana Jurayj dituduh berzina dengan ibunya. Siapa ayahmu? Maka budak itu menjawab, ayahku ialah si fulan pengembala itu. Hadis ini disebutkan di dalam kitab sahih. Dan kita sama di dalam kitab hadis yang sahih. Cerita tentang Jurayj. Jurayj ini seorang ahli abid, diriwayatkan ketika mana suatu hari dipanggil oleh ibu, ketika mana beliau sedang mendirikan solat sunat, mak dia panggil, kemudian dia tak sahut panggilan ibunya sehingga dia selesai sembahyang. Sedangkan solat sunat berarti sahut panggilan ibu itu adalah suatu kewajipan. Dia terus sembahyang, kemudian dia mak dia balik, dia ingat tak penting lah kot, sama sembahyang lagi. Mak dia main panggil lagi, dia tengah sembahyang, dia pergi sembahyang dulu, baru dia pergi tengok. Sehingga mak dia kecil hati. Mak dia kata nanti Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk kepada kamu. Akhirnya takdirnya beliau telah difitnah. Ada seorang perempuan mengandung dan perempuan itu berjaga cerita kata dia mengandungkan anak Jurayj. Maka bila orang perempuan bawa cerita ni, cerita orang perempuan ni terfitnah, orang perempuan itu sangat kesalahan. Cerita ni bukan nak merusak orang perempuan, tidak, tetapi nak supaya orang perempuan berhati-hati, jaga diri, jangan sampai tergolong dalam golongan yang membawa fitnah. Orang laki-laki pun jaga diri supaya tidak terpalit dengan fitnah. Laki dan perempuan semua berpeluang nak dapat kebaikan di sisi Allah, syurga yang Allah Ta'ala sediakan. Tapi itu fitnah yang Allah Ta'ala
ciptakan supaya kita berhati-hati. Maka bila orang perempuan dia buat cerita kata anak dalam kandungan dia ni anak durai, orang percaya. Sedangkan itu bukan anaknya. Itu sebab kata para ulama sebahagian daripada ujian yang Allah berikan sebagai akibat kepada Juraij. Tetapi oleh kerana Juraij seorang wali, ketika mana budak itu lahir masih lagi kecil, dia kata man abuka ya ghulam. Kata sebagian para ulama, dia letak ibu jari dekat puncak budak itu, man abuka ya ghulam, siapa bapa kamu? Budak itu bercakap ar-ra'i. Budak itu termasuk daripada budak-budak yang terpilih yang boleh bercakap masa kecil. Salah satu ni adalah budak pada cerita Juraij. Dia kata ar-ra'i, iaitu simpulan pengembala kami. Tak apalah dia wali. Tapi kalau kita wali, dia kena fitnah lagu tu, jenuh na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu kena minta lindung. Allah ma bainana wa bainal fitan, ma zahara minha wa ma batan. Selama ada fitnah yang zahir atau fitnah yang tersembunyi, kita minta lindung daripada Allah jauh. Seperti mana jauh di timur dan barat. Lebih-lebih lagi fitnah berkaitan bersangkutan dengan orang perempuan. Jadi hadis-hadis ini yang kita baca tadi, cerita itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih menunjukkan karamah ini adalah sebahagian dari perkara yang sahih. Lagi akan datang dan di antaranya lagi hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu a'lam. Kita wajibkan insyaallah kita sambung lagi akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. اللهم إنا نحمدك على كل حال ونعوذ بك من حالة النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. واهدنا كلنا يا ربنا إلى سواء السبيل. اللهم أكرمنا بطاعتك وارحمنا بترك المعاصي أبدا. اللهم ارزقنا تقواك يا رب العالمين وأكرمنا به يا أكرم الأكرمين. وباعد ما بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن كما بعدت بين المشارق والمغارب. اللهم ارزقنا تقواك وأكرمنا به يا رب العالمين. واجعل لنا من النوازل والنوابل مخرجا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا نحتسب واكفنا توكلا عليك فأنت البالغ لأمورنا إنك على كل شيء قدير وكان أمرك قدرا مقدورا بحق قولك الحق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.